dan selamat tengah hari. Jadi hari ini kita akan sambung pembelajaran kita untuk subtopik yang seterusnya iaitu 7.3 which is Principle of Conservation of Energy ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia prinsip prinsip keabadian keabadian tenaga. Okey. Prinsip keabadian tenaga ataupun Principle of Conservation of Energy. Okey, seperti mana yang kamu boleh perhatikan dalam buku teks untuk subtopik 7.3 ni, kamu akan perhatikan gambar rajah roller coaster. Okey, roller coaster ada di sini. Okey, apa fungsi roller coaster ni sebenarnya? Okey, kalau kamu perasan roller coaster ni dia tak ada menggunakan apa-apa bahan api pun. Dia tak ada bahan api. Dia cuma ada satu circuit, dia ada satu laluan track yang ada tinggi dengan rendah. Lepas tu kamu akan perasan roller coaster tu mula-mula bergerak perlahan, naik pada satu tempat yang tinggi. Lepas tu bila dia jatuh, dia sangat laju sampai boleh berpusing dekat circle ni. Jadi ini menunjukkan contoh prinsip keabadian tenaga. Okey. Perkara pertama yang kamu perlu tahu dalam subtopik ini adalah definisi bagi prinsip keabadian tenaga tu sendiri. What is the definition of principle of conservation of energy? Banyak sangat of. Okey, kita dah belajar sebelum ni ada macam-macam jenis tenaga. Okey, kalau semalam kita dah tengok tenaga keupayaan graviti. Kita dah tengok tenaga keupayaan kenyal. Lepas tu kita dah tengok tenaga kinetik. Dan juga kita dah tengok apa lagi satu? Kuasa. Alright. Untuk hari ni kita akan pergi kepada macam mana tenaga tu boleh berubah daripada contoh. Daripada tenaga keupayaan graviti, dia pergi kepada tenaga kinetik. Tenaga tak boleh direka ataupun dimusnahkan. Tenaga tak boleh dicipta ataupun dimusnahkan. Tetapi tenaga boleh berubah dari satu bentuk tenaga ke suatu bentuk tenaga yang lain. Okey, mari kita tengok definisi yang ada di dalam buku teks. Okey, perkara penting yang kamu perlu perhatikan di sini adalah definition. Okey, dekat sini adalah definition ataupun pengertian, definisi bagi prinsip keabadian tenaga. State that energy cannot be created or destroyed but can only be converted from one form to another. Okey, dia tak boleh dimusnahkan, dia tak boleh dicipta, tetapi dia boleh berubah bentuk daripada satu bentuk tenaga ke satu bentuk tenaga yang lain. Contohnya, kamu main buaian. Okey, kamu main buaian kan? Mula-mula kamu akan duduk dekat buaian. Lepas tu kamu tarik ataupun kamu henjutkan buaian tu daripada satu kedudukan yang tinggi. Lepas tu kamu lepaskan kaki kamu. So buaian tu akan bergerak. Masa buaian tu bergerak, berlaku perubahan tenaga sebenarnya. Pertama, waktu kamu naik buaian, lepas tu kamu tolak buaian tu ke belakang, kamu sedang melawan arah tarikan graviti. Bermakna kamu sedang membina, kamu sedang lift up tenaga keupayaan graviti. Ada nilainya kat situ. Lepas tu kamu lepaskan kaki kamu. Buaian pun berayun. So masa buaian tu berayun, tenaga keupayaan graviti yang kamu telah gunakan tadi, masa kamu nak angkat buaian tu untuk hayunkan dia, telah berubah kepada tenaga kinetik. Ingat bila kita kata kinetik, kinetik bermaksud sebarang pergerakan. Any kind of movement. Kinetik tu bermaksud pergerakan. Jadi, apa sahaja pergerakan, itu kita panggil dia tenaga kinetik. Tak kisahlah perlahan ataupun laju. Dia bergerak sahaja, tenaga kinetik wujud. Tenaga kinetik ada. Maksudnya tenaga tarik keupayaan graviti tadi, dia dah berubah kepada tenaga kinetik. Itu waktu kamu main buaian. Okey, ada tak dalam gambar rajah ni? Oh, tak ada. Apa benda ni? Oh, sudah buku teks saya ada masalah. Ada pun. Okey. Okey, ini kita panggil dia oscillation. Oscillator ataupun bandul. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia bandul. Okey. Kamu boleh buat benda ni di rumah. Kamu boleh buat benda ni di rumah. Apa yang kamu perlukan, apa yang alatan yang diperlukan adalah benang dan juga bola guli. Kalau ada bola guli lah. Kalau tak ada bola guli, ambil sesuatu benda yang berat. Seakan-akan berbentuk bola. Okey. Kalau kat sini kita ada bola bandul lah. Kita panggil dia pendulum bob. Nama bola ni kita panggil dia pendulum bob. Okey. Kalau kita perhatikan dalam keadaan kamu sama masa saya terangkan ni kamu imagine bayangkan ataupun perhatikan je gambar rajah ni. Okey, kita ada 3 kedudukan dekat sini. Kita ada kedudukan X, kita ada kedudukan Y,
kita ada kedudukan Z. Okey. Pada asal mula-mula sekali, pendulum tu akan berada pada kedudukan Y lah. Kedudukan Y. Dia statik, dia tak bergerak. Betul tak? Tapi kalau bila kita nak gerakkan dia, kita dah ikat tali dekat bola tu, bola bandul. Kita nak gerakkan bola tu, kita akan tarik di bawah naik ke atas. Kita akan buat macam tu kan. So, pada satu titik, ataupun tak kisahlah kamu nak tarik tinggi mana pun. Okay. Daripada kedudukan Y ni tadi, dia akan pergi ke arah X. X ni tadi. Ni X. Jadi, pada waktu X ni, pada kedudukan X ni, apa yang berlaku sebenarnya adalah kamu sedang mengenakan tenaga keupayaan graviti pada pendulum bob tu tadi. Sebab kamu sedang mengangkat pendulum bob tu tadi. Itu maksud dia. You are lift up the pendulum bob. Kamu tarik bola pendulum tu ke atas. Ataupun tak kisahlah pada mana-mana satu titik. Okey. Pada waktu tu, okey, kalau kita tengok kat sini at position X. Okey, pada waktu kamu tarik at position X, the transformation in the form of energy, apa yang berlaku sebenarnya, gravitational potential energy ataupun ditulis sini PE ataupun dalam bahasa Melayu kita panggil dia tenaga keupayaan graviti, berada pada tahap maksimum. Pada tahap maksimum. Haji, tengok adik buat apa tu? Okey. Lepas tu dekat bawah ni dia tulis KE. KE tu apa? KE tu adalah kinetic energy ataupun tenaga kinetik. Okay, selamat datang syuhada. Tenaga kinetik. Kita sedang membincangkan prinsip keabadian momentum pula. Prinsip keabadian tenaga. Sorry, dia ada momentum, ada tenaga. Sini sekarang kita bincangkan prinsip keabadian tenaga. Okey, saya ulang balik. Bila bola bandul tu kita tarik, kita angkat pada satu kedudukan. Okey, tak kisahlah tinggi mana pun kita tarik tu. Okey, pada kedudukan X tu tadi, tenaga keupayaan graviti berada pada tahap maksimum. Maksudnya ada tenaga keupayaan graviti sebab kita sedang mengangkat sesuatu pada satu jarak. Tenaga kinetik ataupun dia short formkan dekat sini sebagai KE, kinetic energy, kosong. Sebab masa kamu tarik, kamu tak lepaskan lagi. Bandul tu tak bergerak. So, tenaga kinetik kosong. Tenaga keupayaan graviti berada pada tahap maksimum. Tak kisahlah nilai berapa. Sebab lagi tinggi lah nilai dia. Lagi tinggi kamu tarik, lagi tinggilah tenaga keupayaan graviti. Okey. Dalam erti kata lain, kalau kamu perhatikan kat tepi sini, dia kata Bob at maximum height. Bukanlah Bob nama orang. Bob tu nama bola tu tadi. Bola bandul tu tadi berada pada kedudukan yang sangat maksimum. Tinggi. Masa kamu tarik, macam kamu bayangkan kamu tengah main buayan. Kamu akan tarik buayan tu ke belakang, siap-siap. Sebelum kita nak lepaskan kaki. Pada waktu tu, tenaga keupayaan graviti kita tinggi. Itu maksud dia. Tenaga keupayaan graviti tinggi. Berada pada tahap sangat maksimum. Kemudian, tenaga kinetik kosong. Sebab tak ada movement lagi. Belum ada pergerakan. Kita baru angkat tadi. Belum ada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni pergerakan yang berlaku. Baik. Kita tengok kolom yang seterusnya. From position X to Y. Okay, kenapa saya terangkan satu persatu? Sebab kita kena betul-betul faham dekat sini. Macam mana tenaga tu boleh berubah. Okay, dia bukan tenaga kinetik sentiasa je. Tak. Dia ada tenaga yang berubah di situ. Contohnya kat sini. Pada kedudukan X tu tadi, kita lepaskan bandul ataupun kita lepaskan buayan. Buayan tu akan berayun. Betul tak? Dia akan berayun. Saya tak bawa pula bola bandul tu tadi. Okey, waktu dia daripada kedudukan yang paling tinggi tu, dia nak bergerak daripada X ni, nak pergi balik dekat Y. Okey, nama ni kedudukan satu yang kita tengok anak panah ni. Daripada X pergi ke Y. Pada waktu tersebut, tenaga keupayaan graviti berkurangan. Gravitational potential energy of Bob is decreasing. Berkurangan. Tenaga keupayaan graviti dia akan berkurang. Tetapi tenaga kinetik dia akan bertambah. Sebab itulah bila kamu hayunkan bandul ataupun kamu hayun buayan daripada kedudukan yang tinggi, buayan tu akan bergerak laju. Lepas tu nanti pergi dekat depan, dia akan macam seolah-olah stop. Berhenti sekejap. Betul tak? Ataupun kamu baliklah apa-apa sekali. Katalah kamu ada kertas ataupun kamu ada bola sepak ke bola apa. Kamu cuba lambungkan dia ke atas. Waktu kamu lambungkan dia ke atas, tenaga dia kan bola bergerak ke atas. Bola bergerak ke atas, tenaga kinetik bertambah tau. Tenaga kinetik dia akan bertambah, dia laju. Tenaga graviti dia berkurang. Sampai pada suatu tahap,
Bola tu macam seolah-olah stop. Dia akan statik. Sama juga dengan buaya ni. Pada satu tahap, dekat kedudukan Z ni tadi. Dekat kedudukan Z ni, dia macam seolah-olah bandu tu macam stop sekejap. Lepas tu nanti dia akan patah balik. Dia akan turun. Sama juga dengan bola yang kamu lambung. Pada satu tahap, nanti dia akan stop. Dia akan jatuh balik. Jatuh balik disebabkan apa? Daya tarikan graviti. Okey, pada kedudukan Z ni tadi ataupun pada kedudukan statik tu tadi, kita tengok sini at position Z. Pada kedudukan Z ni sebenarnya apa yang berlaku adalah daya tenaga keupayaan graviti berada pada tahap maksimum dan tenaga kinetik kosong, zero. Okey, maksudnya dekat sini kita cerita tenaga keupayaan graviti dulu Dekat X tinggi. Lepas tu dia berayun pergi dekat Y. Dekat Y tenaga keupayaan graviti rendah. Dia naik dekat atas sampai dekat Z. Sampai dekat Z tu tiba-tiba bandul tu statik. Pada waktu tu tenaga keupayaan graviti bertambah balik, bertambah. Tenaga kinetik kosong. Boleh Okey, kalau kamu tak dapat imagine, kamu cuba ambil bola bandul, lepas tu kamu cuba ayunkan dia. Dan cuba tentukan dekat mana kedudukan tenaga keupayaan graviti tu tinggi ataupun rendah dan dekat mana kedudukan tenaga kinetik tu tinggi. Kamu akan nampak nanti di mana pergerakan dia. Okey. Saya sambung balik. Dekat kedudukan Z ni tadi, tenaga keupayaan graviti tinggi dan tenaga kinetik kosong. Menyebabkan apa? Bola tu akan patah balik ke belakang. Masa dia patah balik ke belakang, nombor 2 ni dia akan nombor 3 dia patah balik ke belakang, pergi balik ke kedudukan Y. Masa dia bergerak nak ke arah Y ni tadi, tenaga keupayaan graviti berkurangan, tapi tenaga kinetik bertambah. Masa dia turun dekat nombor 3 ni, daripada Z, Y nak pergi X balik, pada kedudukan keempat ni tenaga kinetik dia meningkat. Tenaga kinetik dia meningkat. Nampak ni? At position Y, kinetic energy is maximum. Kinetic energy is maximum. Mana kedudukan Y dekat sini? Maksudnya kinetik masa tu tengah sangat laju. Kalau kamu perasan, tak perasan pun dekat mana yang dekat bawah tu bergerak kan. Kita tarik dekat atas, terus pergi kat sana. Daripada X, dia terus pergi dekat Z. Laju je. Tapi masa dia nak pergi dekat Z tu, dah sampai dekat Z, dia macam seolah-olah berhenti. So, patah balik ke belakang. Depan. Dia akan berayun. Jadi maksudnya dekat kedudukan Y ni, dia akan sentiasa bergerak. Betul tak? Dekat Y ni sebenarnya dia tak akan stop. Dia akan sentiasa bergerak. Itu maksud dia. Jadi pada kedudukan Y ni sebenarnya, tenaga kinetik berada pada tahap maksimum. Tenaga kinetik energi pada kedudukan Y ni sangatlah tinggi. Maksimum. Sebab tu dia akan sentiasa je bergerak dekat bawah tu. Tetapi tidak pada X dan tidak pada Z. Sebab pada Z, masa kita ayunkan bandul, dia akan stop sini. Dia bayun balik, stop. Bayun balik, dia macam tu bandul. Kalau tak percaya, kamu ambil tali, kamu ayunkan dia. So ini adalah gambar raja untuk menentukan macam mana sistem ayunan bandul tu berlaku. Okey, daripada kedudukan X, pergi ke Y, pergi ke Z, patah balik ke Y, patah balik ke X. Okey. Satu ayunan lengkap, one complete oscillation. Sebenarnya oscillation ni kamu dah belajar waktu tingkatan 1. One complete oscillation, satu ayunan lengkap. Macam mana dikiranya satu ayunan lengkap? Daripada X, okey, mula-mula keadaan statik memanglah bandul tegak kan. Dia berada pada kedudukan Y. Masa tu tak bergerak. Masa kita angkat bandul tu, pergi dekat kedudukan X, kita lepaskan X pergi dekat Z, patah balik dekat X, satu ayunan. Saya ulang Kita angkat bandul tu, kita tarik bandul tu pergi dekat kedudukan X, kita lepaskan bandul, X akan pergi dekat Y, Y pergi dekat Z, Z pergi dekat Y balik, lepas tu pergi dekat X. Dia patah balik pergi dekat kedudukan dia, baru kira satu ayunan. Satu ayunan lengkap. One complete oscillation. Sewaktu berlaku satu ayunan lengkap tu tadi, berlaku pelbagai perubahan tenaga. Daripada tenaga keupayaan graviti, gravitational forces, pergi kepada kinetik pergi balik kepada graviti. Kenapa? Kerana setiap benda, setiap objek yang ada di muka bumi, dia akan dikenakan daya tarikan
graviti. Serupa juga kalau macam kamu baling ataupun lambung sebiji bola. Bila kamu lambung sebiji bola, bola tu akan seolah-olah stop pada satu ketinggian. Sebab apa? Sebab pada waktu itu tenaga keupayaan graviti tinggi, tetapi tenaga kinetik kosong. Menyebabkan bola tu akan jatuh balik ke bawah ke dakapan tangan kamu. Antara tempat tinggi tu sampai dekat tangan, dekat tengah-tengah, tenaga kinetik maksimum. Sebab bola tu laju jatuh sebelum kamu tangkap bola tu. Itu maksudnya. Berlakunya perubahan tenaga daripada graviti kepada kinetik kepada graviti semula. Tenaga tu tak dicipta dan tak dimusnahkan. Tetapi dia berubah dari satu bentuk ke satu bentuk yang lain. Itu yang dikatakan konsep ataupun prinsip keabadian tenaga. Itu je nak ceritanya. Tenaga tu akan berubah dari satu bentuk tenaga ke satu bentuk tenaga yang lain. Serupa juga dengan cerita macam spring. Spring kan kita boleh mampatkan, kita boleh regangkan dia. Okey, bila kamu padatkan spring, dia akan toing 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 sampailah dia berhenti. Betul tak? Berlaku perubahan tenaga dekat situ. Tapi dia tak melibatkan tenaga keupayaan graviti. Sebab semalam kita cerita ada dua jenis bentuk tenaga keupayaan. Betul tak? Okay, semalam kita cerita there are two type of potential energy. Potential tu maksudnya potensi lah. Keupayaan. Keupayaan tu yang ada daripada dalam objek tu sendiri. Iaitu ada dua. Satu, keupayaan graviti. Gravitational forces. Yang kedua, kekenyalan apa bahasa Inggeris? Elastik. Ada dua jenis tenaga keupayaan yang kamu belajar semalam. Tenaga keupayaan graviti dan tenaga keupayaan elastik. Elastik melibatkan spring. Contohnya mudah spring ataupun getah. Tenaga keupayaan graviti kita libatkan benda yang kita lambung dia ataupun kita ayunkan dia. Dia mesti akan ada daya tarikan graviti. Hasil daripada dua bentuk tenaga ni, tenaga keupayaan ni, dia akan menghasilkan pergerakan. Iaitu kita panggil dia kinetic energy. Tenaga kinetik yang bergerak. So, spring tu kalau kita mampatkan, dia akan toing bergerak. Kalau kita regang pun, dia akan toing bergerak. Bergerak tu kita panggil dia kinetik. Tak kisahlah dia bergerak laju ataupun perlahan. Asalkan ada pergerakan, itu kita istilahkan dia sebagai tenaga kinetik. Baik, jelas Saya harap jelas. Kalau tak jelas, nanti kamu rujuk balik buku teks ni, kamu perhatikan dua gambar rajah ni. Gambar rajah yang pertama tadi yang dekat atas, ayunan bandul. Kamu boleh buat kalau kamu ada tali dan juga bola bandul. Kamu boleh ayunkan ni. Kamu cuba perhatikan. Dekat poin mana tenaga kinetik tu tinggi? Dekat poin mana tenaga graviti tinggi? Kalau kamu ada spring pula, kamu boleh tentukan dekat mana kedudukan spring ataupun tenaga keupayaan kenyal tu tinggi. Where is the position of high ataupun maximum elastic potential energy? Kalau kita tengok dekat sini, at position X. Okay, kita tengok sekejap Pada kedudukan X. Okay, ni spring Ni spring kamu. Kat sini dia ada letak beban. Ataupun pemberat. Bila kita letakkan pemberat, dia akan macam teregang sikit lah. Let's say, kamu regangkan dia. Kamu tarik spring tu ke bawah. Pada kedudukan X. Beban ni tadi, tarik ke bawah. Pada kedudukan X. Ni kedudukan X. Beban ni tadi, tarik dia. Pada kedudukan X tu, elastic potential energy berada pada tahap maksimum, manakala kinetic energy zero. Sebab kita baru tarik dia, sap ke bawah. Kita tak lepaskan dia lagi. Bila kita tak lepaskan lagi, maksudnya tak ada pergerakan. Bukanlah saya kata pergerakan tangan kita masa tarik tu, itu bukan kinetic energy Itu adalah daya keupayaan elastik. Ataupun tenaga keupayaan elektrik. Kita sedang melakukan kerja kat situ. Kita baru tarik dekat bawah. Jadi, tenaga keupayaan elastik berada pada tahap maksimum. Tetapi kinetik dalam objek tu tadi tak berlaku apa-apa lagi. Sebab spring tak berayun lagi. Tak toing lagi. Itu maksud dia. Sebab tu dia kata dekat sini, kinetic energy at zero. Whereby, the spring is stationary. Ni maksud dia. Stationary. Spring tu tak bergerak pun. Sebab speed dia laju tak ada. Laju kosong. Kita tarik, kita tak lepaskan lagi spring. Itu maksud dia. Kalau kita kata elastic potential energy tu berada tahap maksimum, sebab kita dah tarik siap-siap. Sampai dah tak boleh tarik dah. Itu maksudnya betul-betul tenaga yang disimpan dalam spring tu adalah tenaga
keupayaan kekenyalan. Elastik, potential energy dia berada pada tahap maksimum. Sebab kalau kita lepaskan je, memang dia akan zoom, tong, 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 tong. Macam itulah cerita dia. Bunyi tong, tong, tong pula. Okey. Daripada kedudukan X ni tadi, dia akan berayun lah. X pergi kat Y, Y pergi dekat Z. Patah balik dekat Y, pergi dekat X. Sampailah dia berhenti. Stop. Dekat kedudukan Y. Kedudukan Y ni kita akan panggil dia sebagai equilibrium position. Kedudukan yang seimbang. Kalau dekat ayunan bandul tadi, dekat mana kedudukan yang seimbang? X ke Y ke Z? Cerita ke? Y. Yes, ia pada kedudukan Y. Sebab Y itu dalam keadaan statik. Dalam keadaan bertenang. Ataupun kita panggil dia equilibrium position. Kedudukan yang tak ada sebarang pergerakan. Dia dekat kedudukan Y. Begitu juga dengan spring tadi. Dekat mana kedudukan asalnya sebelum kita tarik ni? Asalnya berada dekat Y lah. Bila kita tarik, pergi dekat X, berlakunya tenaga keupayaan kekenyalan. Lepas kita lepaskan dia, spring tu akan toing. Dengan lama-lama laju dia berkurangan sampailah dia akan stop balik dekat Y. Apa yang berlaku pada waktu tu, kamu rujuk pada nombor ni. 1, kedua, 3, keempat. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Benda tu akan berlaku secara rapidly. Sentiasa berterusan sampailah dia akan stop pada kedudukan Y. Itu maksud dia tenaga keupayaan kekenyalan. Yang ini pula tenaga keupayaan graviti. Okey. Setakat ni jelas Okey. Jelas. Baik. Kita boleh tengok contoh alat selain daripada tu. Ni kita ada pistol. Okey, pistol pun dalam pistol tu ada spring tau. Spring, lepaskan spring. Sebab dia nak bagi momentum pada peluru untuk dilepaskan. Kita boleh tengok contoh-contoh soalan pengiraan ni. Sebab tu saya kata setiap pengiraan yang ada dalam bab 7 ni, kamu kena ingat dia punya formula. Okey, semalam kita dah tengok dah formula bagi tenaga keupayaan graviti. Tenaga keupayaan graviti sama dengan mgh. Tenaga keupayaan kekenyalan sama dengan 1/2 Fx. Lepas tu satu lagi formula, tenaga kinetik 1/2 mv kuasa 2. 3 formula ni kena tahu. Yang ini untuk graviti, yang ini untuk keupayaan kenyal, yang ini untuk kinetik. Sebab kita ada belajar 3 jenis tenaga semalam. Kita belajar tenaga kinetik, tenaga keupayaan graviti dan juga tenaga kekenyalan. Okay. So 3 rumus ni kena tahu dan kena tahu unit apa nak pakai. Baik. So kita dah habis dah sebenarnya. Okey, ni rumusan dalam tajuk ni. Kita dah habis alhamdulillah chapter 7. Kalau tak jelas, yang secara konklusinya ini adalah perkara-perkara yang perlu diberi perhatian. Okey, guys, tengok sini Dalam tajuk energi ni, sebelum ni mula-mula sekali kita belajar tentang kerja. Macam mana nak kira kerja? How to calculate the work. Work defined as force time displacement. Kerja adalah daya darab sesaran pada satu jarak. Formula dia adalah W sama dengan Fs. Yang mana unit untuk kerja dikira dalam bentuk joule, huruf J besar. Okey, manakala power pula adalah kadar melakukan kerja per masa. Kerja yang kita kira tadi, bahagikan dengan masa. Masa tu mesti dah dalam saat. Dan unit bagi kuasa adalah watt. Okey, seterusnya kita bagi pelajar tentang jenis-jenis tenaga yang ada. Bukan tenaga elektrik Okey, dekat sini kita libatkan tenaga keupayaan graviti, tenaga keupayaan elastik dan juga tenaga kinetik. Masing-masing ada dia punya formula. Untuk gravitational potential energy, formulanya mgh. M ni merujuk kepada jisim, G ni merujuk kepada nilai konstan ataupun nilai tetap iaitu 10 Newton. Daya tarikan graviti yang berada di bumi. H ni merujuk kepada ketinggian sesuatu objek apabila kita angkat. Tak kisahlah tinggi mana, bila kita angkat je ada sesuatu, ada tenaga keupayaan graviti. Kamu angkat telefon daripada lantai, kamu angkat meja, kamu angkat pinggan daripada bawah ke atas, ada ketinggian, kamu sedang melakukan kerja. Tenaga keupayaan graviti berlaku di situ. Okey, seterusnya kita ada tenaga keupayaan elastik, kekenyalan. Elastic potential energy, dia punya rumus 1/2 Fx, yang mana F tu adalah daya ataupun beban
yang ada sama ada kamu tekan spring ataupun kamu regangkan spring. X pula merujuk kepada jarak perubahan spring tu tadi. Dan akhir sekali kita ada kinetic energy, dia punya formula 1/2 mv. M merujuk kepada jisim, V pula, V ni kamu kena kuasakan 2. V merujuk kepada halaju ataupun laju sesuatu objek. Contohnya macam pistol tu kan. Pistol bila dia lepaskan spring, pam, berapa laju dia pergi. Kita boleh kira dia punya kinetic energy. Dan ketiga-tiga tenaga ni, gravity, elastik dengan kinetik, dia boleh berubah antara satu sama lain. Yang mana kita panggil dia sebagai principle of conservation energy. Tenaga keabadian. Prinsip keabadian tenaga. Okey. Wallahualam. Okey, sebelum kita tamat, ada satu benda saya nak share. Latihan ni kita kena try buat dulu. Sekejap Okey, kamu sediakan kalkulator dengan pensel. Kertas kosong pun tak apa. Kita terus buat direct dekat sini. Kita try buat. Sekejap Okey, mari kita cuba buat sama-sama. Nampak tak ni? Nampak kot ya? Nampak kan? Nampak you. Okey. Kabur. Kabur alamak. Kabur. Kabur Sekejap. Okey, tak apa, saya keluarkan nombor dia. Nanti kau mau cuba try buat. Okey, sediakan kalkulator, sediakan pensel, lepas tu dapatkan jawapan. Simple saja. Sekejap, saya letak timing dulu. Masa kita try letak berapa saat? 1 minit lah. 1 minit. Baik. 1 minit. Kita baca soalan dulu Gambar foto di sebelah menunjukkan sebuah kapal terbang. Okey, untuk soalan PT3 nanti, kita tak ada PT3 lah. Soalan ujian periksa nanti, kalau kita punya kelas dual language, bahasa Inggeris akan berada di bawah, bahasa Melayu akan berada di atas. Terpulang pada kamu sama ada nak menjawab dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu. Dan jangan buat mix sentences, jangan ayat bercampur. Tapi sekarang ni kita melibatkan soalan pengiraan. Jadi tak ada perkataan yang kita akan gunakan. Esok kita just masuk formula saja. Jadi terpulang pada kamu lah. Jadi jawapan kamu betul berdasarkan nombor. Baik, mari kita tengok. Gambar foto di sebelah menunjukkan sebuah kapal terbang. Sebenarnya itu kapal terbang yang sedang terbang di langit. Kapal terbang itu berjisim. Okey, ingat pesan saya semalam. Ada nombor, itu adalah info. Dapatkan info, dapatkan nombor. So, kapal terbang itu berjisim. So, saya highlightkan kat sini. Jisim dia adalah sebanyak 80,000 kilogram. Okey, saya tulis kat sini Jisim kapal terbang tu, dia bagi nilai jisim kapal terbang tu adalah 80,000. 80,000 kilogram. Okey, dapatkan info ni. Dan dia terbang dengan halaju. Dia terbang dengan halaju sebanyak 900 kilometer per jam. Ui, jauh-jauhnya. Betul laju ni. Okey. So, ini jisim. Jisim adalah M. Halaju adalah V. Itu info yang saya dapat. Okey. Halaju saya ada 900 km per jam. Jisim saya ada 80,000. Soalan minta hitung tenaga kinetik. Soalan tanya tentang tenaga kinetik. Okey, sekejap sabar. Jangan dulu jawab. Sabar. Soalan minta tenaga kinetik. Yang mana formula bagi tenaga kinetik adalah sama dengan kinetic energy is equal to 1/2 mv squared. Okey, kita dah ada rumus dekat sini. Dan soalan minta benda ni. What is a kinetic energy? Value of kinetic energy. Okey, perkara yang perlu diberi perhatian di sini adalah, pertama, pastikan jisim dalam unit kilogram. Manakala halaju mesti dalam unit meter per saat. Sekarang ni halaju diberi kilometer per jam. Halaju yang kita kena kira untuk kira tenaga kinetik, V itu mesti dalam meter per saat. Okey, meter per saat. Jadi, kamu kena tukarkan kilometer kepada meter, jam ni kepada saat. Okey, saya bagi info kat sini, mudah untuk kamu dapatkan. 1 kilometer bersamaan dengan 1000 meter. Manakala 1 jam bersamaan dengan 3,600 saat. Nampak kan saya tulis tu kan?
Baik. Dalam masa 1 minit 50 saat lah. Siang pun. Dalam masa 2 minit lebih kurang, cuba selesaikan berdasarkan info yang saya telah bagi ni. Kita mula dari sekarang. Saya pun kira kat ambil calculator. Ambil calculator lah. Mata teman. Okey. Ada siapa-siapa boleh kongsikan jawapan dia? 2.5 bilion Joule. 2.5 bilion Joule. Ada berapa banyak kosong tu? Berapa kosong? 2.5 bilion kan? Kamu sebut bilion kan? So maksudnya ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kosong, betul? Betul. Okey. Yang lain dapat tak? Kira juga tahu yang lain. Nanti senang kita nak tahu kamu dapat ke tak. Okey, jawapannya adalah 2.5 bilion. Yang mana ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kosong. Unit pastikan dalam bentuk Joule sebab dia adalah tenaga. Alright. Dapat tak? Yang lain dapat Alia? Dapat you. Alright, good. Okay, so macam mana kita nak kira? Okay, pada yang tak dapat, mari kita tengok cara kita nak buat. Masukkan sahaja dalam rumus. Okay, mudah saja. Masukkan 1/2. Tulis balik 1/2 tadi. Kejap, saya besarkan sikit. Okay, tulis je balik 1/2. Darabkan dengan GSIM. GSIM kapal terbang ni tadi adalah 80,000. Kita tulis 80,000. Tutup kurungan. Lepas tu kita buka kurungan lagi, kita masukkan nilai halaju. Okey, sebelum kita nak tukar, pastikan kita dah tukar halaju ni kepada meter dan juga saat. Cara dia macam mana? Tengok saya buat 900 kilometer per dengan 1 jam. Sebab per jam sini. Kita nak tukarkan kepada meter dan juga saat. 1 kilometer saya bagi tahu tadi bersamaan dengan 1000. So kita darabkan dengan 1000. So kita akan dapat berapa ni? 900,000 meter per saat. Saat tadi 1 jam bersamaan dengan 3,600. So saya letak bawah 3,600. Okey. Kita potong je kosong tu. Kosong kat bawah ada 2. Kosong dekat atas ada 2. Potong 2 juga. Okey, 2 bawah, 2 atas. So kita akan dapat atas ni 9,000. Jadi kita akan masukkan nilai 9,000 per 36. Itu maksud dia. Jadi kita akan tulis dekat sini 9,000 per 36 kuasa 2. Okey. 9,000 bagi 36 nanti kamu guna kalkulator kita akan dapat 250 kan? 9,000
bahagikan dengan 36. Betul, kita akan dapat 250. Jadi masukkan saja nilai sama dengan 1/2 darabkan 80,000 darab dengan 250 kuasa 2. Guna je kalkulator, kamu akan dapat 2.5 bilion. Baik. Unitnya dalam apa? Unitnya kamu mesti tulis dalam joule. Baik. Okey, jelas Okey, itu pengiraan tenaga kinetik. Mari kita tengok soalan yang susah sikit. Ni soalan susah sikit. Yang ini soalan yang akan keluar dalam soalan PT3 kamu. Okey, mari kita tengok. Kalau tak jelas, saya akan bacakan. Okey, Raja 2.1 menunjukkan seorang atlet angkat berat berjisim. Okey, ingat. Cari info dengan nombor. Jisim ahli angkat berat ni, abang ni Sado ni, dia berjisim bukan berat berjisim 75 kilogram. Unitnya adalah kilogram. So ini adalah mass. Macam tu saya tulis. Oh, sorry tak nampak. Sekejap. Sorry. Okey. So mass dia adalah 75 gram. 75 kilogram. Jisim. Mengangkat suatu pemberat setinggi 2 meter dari permukaan bumi. Dia mengangkat pemberat. Ni dia angkat ni. Abang Sado dia angkat dumbbell dengan jarak ketinggian. H dia. H dia bersamaan dengan 2 meter. Okey, kita ada maklumat jisim abang ni dengan ketinggian dumbbell yang diangkat setinggi 2 meter. Okey, soalan yang pertama, berapakah keupayaan graviti pemberat itu pada ketinggian 2 meter? Berapakah tenaga keupayaan pemberat itu pada ketinggian 2 meter? Untuk mengira persamaan ini, kita perlukan rumus formula tenaga keupayaan graviti lah. Sebab dia kata kira tenaga keupayaan graviti. Jadi tenaga keupayaan graviti kita dah belajar sebelum ni. Rumusnya adalah mgh. mgh. Tapi dia cakap tenaga keupayaan yang ada pada pemberat. Dan dia bagi maklumat tambahan dekat sini. G dianggarkan sebagai 10 meter per saat per gram. Okey. G tu, nilai G tadi dianggarkan nilainya 10 meter per saat ataupun 10 Newton. Itu maksudnya. G tadi tu diletak nilai sebagai 10 meter per saat ataupun 10 Newton. Okey, nilainya sama saja, iaitu daya tarikan graviti yang dikenakan. Jadi soalan minta kira E. Alright. So masa sama juga 1.5 minit. Kita mula kira berdasarkan maklumat yang saya bagi. Okey, lupa nak bagi tahu. Kamu nampak kan nilai pemberat ni, dumbbell ni sebelah kiri dengan kanan ni 25 kilo. Sini 25 kilo. Pemberat ni, dumbbell ni. Sebelah sini pun 25 kilo. Okey, Mamat ni, abang Sado ni, dia punya jisim 75 kilo. Dia angkat dumbbell sebelah kiri dengan kanan. Jisim sebelah kiri 25, sebelah kanan pun 25. Pada ketinggian 2 meter. Okey. Soalan minta tentang tenaga keupayaan graviti. Saya letak 2 minit lah, lama sikit lah. Macam mana nak back? Oh, ni. Clear, kita letak 2 minit. Lama sikit. 3, 2, 1. Boleh cuba sekarang.
Okey, masa tamat. Jawapannya adalah okey, jawapannya 1000 Joule. 1000 Joule. Ada jawapan lain? Tapi tak tahulah. Tapi tak tahulah, tak apa. Janji bagi jawapan. Okey, ada jawapan lain tak? Ada idea? Saya dapat 2000 Joule. 2000 Joule. Okey, ada jawapan lain 2000 Joule. Okey. Lagi ada jawapan lain? 1500. 1500. 1500 Joule. Okey. Kita ada 3 jawapan di sini. Okey. Tak apa, jangan risau. Semua jawapan ni ada markah sebab okey saya bagi tahu siap-siap Tapi saya tak kata betul ke tak. Soalan macam ini yang keluar dalam soalan, sayangnya tak ada PT3 kan. Kalau ada PT3 tak apalah, mungkin akan keluar dalam soalan akhir tahun, mana tahu. Soalan macam ini dia biasa dia akan bawa markah lebih kurang dalam 3 markah. 3 ataupun kedua markah. Jadi walaupun jawapan kamu salah ke betul, jalan kerja kamu akan dikira betul lah, ada point dekat situ. So mungkin ada 1-2 markah yang kamu akan dapat. Jadi tinggal lagi jawapan kita. Okay, soalan ni dia tricky, soalan TP3. Kamu kena aplikasikan formula. Okay, mari kita tengok. Maklumat diberi jisim lelaki ni 75, manakala pemberat sebelah kiri 25, sebelah kanan 25. Tinggi mamat ni angkat, abang ni angkat dumbbell ni pada ketinggian 2 meter. Jadi sekarang kalau kita masukkan dalam rumus, E sama dengan mgh. Okey, kita masukkan satu persatu Okey, jisim, kita nak masukkan jisim pemberat ke jisim abang ni? Soalan kat sini dia cakap tenaga keupayaan graviti pemberat. Dia tanya berapakah tenaga keupayaan graviti pemberat. Jadi maksudnya dia merujuk kepada pemberat sahaja. Dia tak campurkan dengan abang sador ni tadi. Jadi kita hanya ambil berat ataupun jisim bagi pemberat sahaja, iaitu 25 kilogram. Sekejap 25 kilogram. Okey, jangan takut kalau jawapan kamu salah. Belajar daripada kesilapan, baru kamu akan faham. 25 kilo tambahkan 25 kilo. Kenapa cikgu? Sebelah kiri 25, sebelah kanan 25. Jadi kena tambah dua-dua. Jadi so ini adalah kita punya M. So kita punya G apa? G kita 10. G kita 10. 10 Newton. Kamu nak tulis Newton boleh, kamu nak tulis meter per saat pun boleh, tak ada masalah. Okey. So saya padam sekejap sebelah sini. Okey. So kita dah dapat kita punya nilai G. Nilai G dia bagi dah. Dan nilai H. Nilai H dia berapa pula cikgu? Nilai H dia adalah 2 meter. So saya tulislah 2 meter dekat sini. Alright. So kita dah masukkan semua rumus yang ada. Semua nilai yang ada. Tambahkan saja dulu. 25 tambah 25 kita akan dapat 50 kilo. Darabkan dengan 10 meter per saat. Dan juga 2 meter. Okey. Tak tulis unit dekat sini. Salah tau. Bahaya. So pastikan kamu tulis unit. Walaupun kamu tak potong-potong tak ada masalah. Sebab nanti jangan risau. Akhirnya kamu pastikan tulis unitnya dalam bentuk joule. Itu je. Okey, sekarang gunakan kalkulator. Masukkan je nilai. 50 darab 10 darab 2. Kita akan dapat 10 darab 2, 20. 20 darab 50. Kita akan dapat 1000 joule. Baik. So, ini adalah nilai tenaga keupayaan graviti bagi pemberat.
Kalau soalan tu tricky, dia tukar pula nilai tenaga keupayaan graviti pemberat dan abang sadar tadi. Saya tukar soalan. Kamu kena tambah jisim abang sadar tu tadi. Jadi dah nilai dia lain dah. Jadi kamu kena tambah nilai abang pemberat tu tadi sekali tadi. Maksudnya kalau kita katalah soalan kita tukar pemberat kepada nilai tenaga keupayaan graviti pemberat dan juga abang tadi. So kita kena buat 50 kg campur dengan 75 kg. Baru kita dapatkan dengan 10 dan juga 2 meter tadi. So kalau ini kita akan dapat 125 darab 10 darab 2. Kita dapat berapa ni? 2,500. 2,500 joule. Okey. Yang ini kalau soalan tanya tentang tenaga keupayaan graviti pemberat dan juga abang sadar tadi. Kita kena tambah jisim abang tu tadi. Tapi dalam soalan ni dia hanya tanya tentang pemberat sahaja. Jadi masukkan nilai jisim pemberat sahaja. Itu maksud dia. Okey, jelas Alright. So setakat ini saja kita punya kira-kira. Okey. Ada satu perkongsian yang saya nak bagi dengan kamu. So saya harap mana yang ada sekarang ni, yang ada sekarang online ni jangan off dulu. Kamu nanti kita tamatkan sesi kita, tapi nanti lepas kamu tamatkan, kamu try buka yang ni kelas. Sekejap, saya type sini. Nanti kamu type dekat kamu punya browser tau, ataupun dekat Google Chrome. Serentak kamu buka ni, classpoint.app. Okey, buka dekat browser, kamu type classpoint.app. Kemudian nanti dia akan minta Allahumma salli ala Muhammad. Dia akan minta nama kamu tulis nama samaran je dan juga kod. Okey, kamu masukkan kod kita. Kod sekejap. Kod dia adalah 21815. Sekejap, saya tulis balik. 21815. Okey, ni dia punya kod. Okey, nanti cuba try yang ini. Saya tunggu koma Kita ada berapa orang sekejap. Kita ada berapa orang sekarang ni? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita ada 6 orang ke 7 orang ni? 8 orang. Sorry, 7 orang. So 7 orang ni nanti kamu masukkan kod tu tadi. Lepas tu nanti masukkan nama kelas kod. Dah masuk dah. Laju betul koma ni. Bukan, ni orang lain tadi. Silap. Okay. So, nanti kamu masuk dalam ni. Nanti saya tunggu kamu punya participant. Okay, kita boleh offkan, tamatkan sesi kita. Tapi kamu masuk yang classpoint.app ni tadi. Masukkan kod dia 21815. Okay, itu saja kelas kita pada hari ni. Ada apa-apa soalan? Kalau tak ada soalan, kita tamatkan sesi kita. Terima kasih. Assalamualaikum.